أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على صراط مستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Masjid Nurul Amin Kampung Merbau Serpak. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Risalah Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Yahya, yang mana kita masuk kepada perbahasan sifat yang wajib bagi Allah, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah dengan bersendirian. Dan kita masih lagi pada muka surat yang 33. Pada kuliah yang lepas kita telah pun masuk kepada perbahasan qiyamuhu ta'ala binafsih, satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bererti Allah Ta'ala itu, maksud berdiri di sini bukan berdiri maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan kepada segala sesuatu. Yang pertama, dan segala sesuatu pula semuanya perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna sebenar, ya. Jadi daripada ini jelas, ya, bahawasanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada segala apa. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan, perintahkan, ya, jadikan, meniadakan, semuanya itu tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala berhajat kepada sebarang faedah atau mengambil faedah daripadanya. Di sini dua perkara ataupun dua yang perlu kita fahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu, iaitu istighna, maha kaya. Yang kedua, Allah Ta'ala itu, ya, segala makhluk berhajat pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang terkecuali. Yang ini dinamakan iftiqar. Jadi dua perkara yang perlu kita ketahui di dalam perbahasan qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan kita wajib percaya. Bila sebut wajib percaya itu 100% percaya, tak boleh kurang, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada berhajat kepada sesuatu apapun, kerana ianya terkaya daripada segala makhluk. Jadi dalam muka surat 33 itu, ya, sebelum kita akhiri kuliah bulan lepas, ya, pada perenggan yang pertama itu, maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hambanya dan tidak sesekali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hambanya. Nak faham begini, diberi perumpamaan begini. Dia GoPro ni memang digelap. Kita tak biasa, tak pandai kena. Sebab tu kalau tak tanya, kena tanya, betul, ya? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui
Sekiranya kamu tak mengetahui, saya tak tahu dia gelap, satu ni ada muka ni gelap, kita tanya kan. Samalah dengan ilmu agama khususnya, kalau tak tahu kita tak tanya, lebih lagi. Jadi nak bagi faham percontohan, ulama beri begini: sekiranya semua hamba Allah, makna semua makhluk sujud tunduk pada Allah, beribadah kepada Allah semua, sekiranya tidak akan naik walau satu tangga ataupun satu darjat pun kedudukan Allah Ta'ala, tak naik pun. Dan sekiranya semua makhluk satu pun tak ada beribadat kepada Allah, satu pun tak sembah Allah, satu pun tak sujud kepada Allah, tidak akan kurang darjat Allah walaupun satu tangga ataupun darjat. Di situ makna nak kita lebih memahami tentang hal perihal qiyamuhu binafsih, iaitu Allah Ta'ala terkaya. Kalau kita kata, maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hambanya dan tidak sesekali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hambanya. Tengok, hanya saja disuruh, diperintah, ditegah makhluk itu, iaitu bagi perkara kembali faedahnya kepada makhluk juga, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Sadaqallahul azim. Artinya, barang siapa berbuat amal yang saleh, maka pahalanya itu kepada dirinya juga. Dan barang siapa berbuat jahat, maka balasannya, siksanya itu tertanggung ke atas dirinya juga. Surah Fussilat ayat 46. Jadi ini merupakan satu dalil ataupun burhan ataupun bukti bahawasanya apa yang kita buat, yang Allah perintah kepada kita itu, kembali kebaikannya kepada kita, faedahnya kepada kita. Dan juga akasnya, sebaliknya, kalau berbuat jahat atau berbuat ingkar, berbuat mungkar, maka dia akan menanggung dengan sendirinya. Di situ. Dan lagi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang ni surah Al-Isra pula, ya. Jadi ayat yang seumpama, di dalam Al-Quran dia ada kalanya ayat yang seumpama, ada kalanya ada ayat yang diulang-ulang, ayat yang sama namun diulang-ulang. Contohnya kalau kita rujuk kepada surah Al-Ankabut ayat 20, Allah berfirman, nanti kita akan masuk dalam bab kudrat, nanti dia akan ada ayat tersebut. Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Ankabut ayat 20. Ayat yang sama juga ada pada surah Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada beberapa ayat, kalau tak salah saya 2 kali ke macam ataupun 3 kali. Ayat yang sama diulang pada surah yang berbeza. Yang saya dapat tengok, yang saya dapat ingat, 2 itulah. Al-Ankabut ayat 20 dan juga surah Al-Baqarah ayat 20. Menjadi dalil nakli Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kudrah, maha berkuasa, sifat berkuasa Allah, sifat berkuasa Allah Ta'ala. Maknanya bahawasanya Allah Ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu. Itu sebagai salah satu contoh. Ya. Jadi ayat yang surah Al-Fussilat ini, bagi yang ada kitab, ayat 46 dan juga ayat surah Al-Isra ayat 7 ni, walaupun dia bukan ayat yang sama, makna isi kandungannya sama. Surah Isra ayat 7 ni, ya, Allah Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu. Yakni, ataupun maknanya, kerana pahalanya itu kembali kepada diri kamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatannya itu terpulang kepada diri kamu sendiri, kerana dosanya kembali kepada diri kamu juga. Baik, di sini. Di situ yang bermaksud, ya, amalan yang dia lakukan, yang tak ada libatkan orang.
Tapi kalau dia dilibatkan orang, minta maaf dengan bahasanya, contoh, dia ajar orang buat jahat, dia ajar orang mencuri, dia ajar orang merompak, dia ajar ajaran sesat. Ini kait dengan orang. Sebab itu di dalam ilmu tasawuf, dia ada yang disebut rukun taubat. Rukun taubat dia, rumus dia begini. 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 3, begini 3. 3 plus 1 plus 1 plus 1. 3 ni apa? Yang pertama, berhenti buat dosa. Yang kedua, menyesal buat dosa. Yang ketiga, berazam tak nak kembali buat dosa. Tu 3. Cukup sekadar itu tidak memadai. Dia tu yang dikatakan rumus dia tambah 1 tambah 1 tambah 1. Tambah 1 sekiranya apa? Dia ada hutang dengan Allah Ta'ala. Tu. Dia ada hutang dengan Allah Ta'ala. Satu benda perkara menarik baru ni. Kadang-kadang begitu InsyaAllah Allah Ta'ala bagi ilham pada seseorang. Ada orang tanya, baru ni orang tanya Ustaz Azhar Idrus, boleh tak saya ni kan sekarang ni kan zaman orang pergi umrah kan, begitu, boleh tak dia kata dia ni tinggal semayang, dia kata dia tinggal semayang tak tahu berapa tahun, dia kata dia tak tahu berapa tahun dia tinggal semayang, dia nak pergi umrah ni, boleh tak dikira macam mana kalau dia semayang satu waktu dia tak solat kan? Kalau dia pergi dia pergi umrah ke kan, jadi pahala sana 100,000 cukup tak? Saya rasa tak sampai 100,000 waktu. Dia kata, orang yang bertanya tu lah, tak sampai 100,000 waktu. Kira kalau saya semayang kat sana, kira habis tak saya punya kira tak payah qada lah, sekali semayang dia dah kira 100,000. Dia buat matematik pula dengan Allah Ta'ala. Tu kadang-kadang orang yang tanya tu dia kata, tapi Masya Allah jawapan beliau Ustaz Azhar tu, Masya Allah tabarakallah. Dia kata macam ni lah. Itu saya ingat spontan tu. Itu kalau Allah bagi ilham tu macam tu, spontan. Dia kata macam ni lah, dia kata nama pun hutang, dia kata kan, nama pun hutang. Kalaulah saya hutang 100,000, dia kata dengan awak kan, hutang awak 100,000, okay, kita apa-apa kita settle kat Mekah, kata. Kita seronoklah settle kat Mekah. Settle kat Mekah dia bagi RM1 saja. Bagi RM1. Kenapa RM1? Awak hutang 100,000. Tak lah, kan dia digandakan 100. Nampak. Kadang-kadang begini jawapan padan muka. Gitu. Kan begitu. Nampak tak? Sebab ada golongan yang dia tak nak ganti. Apatah lagi ada yang mengajar contoh ajaran sesat macam Wahabi dan sebagainya. Dia kata qada tak wajib bang. Mampu macam tu. Habis. Sebab syarat taubat 3 tambah 1. Tambah 1 tu lah kalau dia ada hutang dengan Allah. Solat dia ke, puasa dia ke, mesti dia kena. Zakat dia ke, apa sajalah. Mesti kena ganti. Tang duit dia boleh bagi sikit. Tak mau dia. Kalau dia nak, dia tak nak depan Kaabah pun kalau bagi dia tak nak. Kan? Hutang 100,000 bagi RM1 saja. Dia tak nak punya. Nampak tak? Tahu pula dia. Gitu. Nampak tak? Ada kalanya kena bagi macam tu, bagi faham. Dia berkira-kira pula. Dengan Allah Ta'ala usah berkira. Kenapa kita sebut begitu? Allah sendiri tak hitung. Kalau Allah hitung, ya Allahu Akbar. Kalau hitung apa dia? Kalau hitung jenuh kita. Jenuh kita. Disebut di dalam Al-Quran, apa dia? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Dan sekiranya kamu cuba dan Allah Ta'ala beri apa yang kamu pohon. Itu satu. Yang kedua, dan sekiranya kamu cuba nak menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kamu, nescaya tak terhitung. Main kira-kira pula tadi. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Dia cari bukan cari keringanan tu, cari bala lagi tu, bukan cari ringan tu. Sebab kena ganti bab solat, bab puasa seterusnya. Baik. 3 tambah 1 tambah 1, tambah 1 lagi sekiranya ada buat zalim pada orang, dia kena minta maaf dan minta halal. Itu tambah 1. Tambah 1 lagi sekiranya dia mengajar ajaran yang sesat, ajar orang buat jahat, orang akademi Al-Quran ke kan,
akademi apa ke, dia akademi mencuri. Contoh, oh memang hebat, dia kata. Macam mana nak ni macam ni, oi bahaya. Akademi ajaran sesat, contoh masalah, habis. Ada golongan-golongan ni, dia tak pegang hadis, dia pegang Quran saja. Dia pegang Quran saja tapi dia tafsir ikut dia sendiri. Dia kata, kami tak pegang agama Islam, agama ni, kami pegang millah Abraham, dia kata. Millah Ibrahim. Dalam Quran disebut tu agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim agama Islam lah. Inna dina indallahil Islam. Daripada Tok Adam lagi, Sayyiduna Adam AS sampai ke Rasulullah SAW, sampailah ke kiamat, sesungguhnya agama yang diterima adalah hanya Islam saja. Sebab apa? Dia tafsir ikut tekak dia sendiri. Itu masalah. Baik. Jadi ayat surah Al-Isra' dengan surah Al-Fussilat ini maksudnya seakan sama, jadi muradnya sama. Nak bagi tahu, kata kalau yang kita buat kebaikan akan kembali kepada kita. Bukan Allah Ta'ala ambil manfaat, faedah dan sebagainya. Tidak. Dan sekiranya berbuat kejahatan, maka kita tanggunglah sendiri, kecuali yang tadi saya sebut. Kenapa kita bahas yang ini tadi? Kecuali dia mengajar ajarannya sesat atau benda perkara keburukan dan sebagainya, orang tiru pula. Itu sampai dia dah mati pun kait balik dengan dia. Maka kata Syekh As-Suhaimi rahimahullah ta'ala, adalah segala yang mawjudat itu, maksud mawjudat segala perkara yang ada, itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikan dia itu terbahagi kepada 4 bahagian. Jadi di sini kita kena fahami, bila kita kemas sungguh faham perbahasan mengenai dalam bab qiyamuhu bin nafsih ni, kita akan menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala memerlukan kepada sesuatu termasuk tempat. Saya ulang sekali lagi untuk kita faham. Seperti yang telah kita beritahu dalam kuliah yang lepas, bila tibanya kan bulan lepas kan bulan Rajab, bulan Isra' wal Mi'raj, tibanya bulan Isra' Mi'raj, golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah akan beria-ria mengatakan inilah menjadi bukti ataupun burhan ataupun dalil bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu duduk di atas arasy. Dalam Al-Quran ada sebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala pada dia, maksud istiwa itu adalah bersemayam, yakni duduk di atas singgasana arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita, orang yang bersungguh-sungguh melazimi dan memahami perbahasan sifat 20 yang menjadi pegangan lebih daripada 90%, saya ulang sekali lagi, lebih daripada 90%, kita umat Islam ni berakidah ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah, yang mana kita pegangan kita Allah Subhanahu wa ta'ala terkaya daripada segala sesuatu, tidak berhajat kepada segala sesuatu, berdiri dengan sendirinya. Dalam erti kata tadi, maha kayanya Allah Ta'ala. Bila sebut maha kayanya Allah, tak berhajat kepada sesuatu, termasuk yang Allah cipta. Makhluk yang terbesar apa? Makhluk yang terbesar Allah cipta? Arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa Isra' wal Mi'raj itu, iaitu baginda Nabi ditempatkan di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh yang berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna apa? Bukan bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat di situ. Kerana apa? Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, yang tidak berhajat kepada segala sesuatu, termasuk makhluk yang paling besar yang Allah cipta, yakni arasy. Kalaulah duduk ataupun bersemayam, maknanya sama dengan makhluk. Kita dah belajar kuliah yang lepas, Allah itu sifatnya apa? Mukhalafatuhu lil hawadith. Kita dah belajar, kita dah yakin. Tak ada ragu-ragu dah, tak ada dakwa-dakwi lagi. Tiba-tiba masuk kat sini dia tak mau terima. Di situ salah. Dia tak mau terima, mana dia kata dia dalam Quran ada sebut. Kita kena ingat
Al-Quran dia ada dua bahagian ayat. Ayat yang muhkamat, yang jelas terang lagi nyata. Yang kedua iaitu mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Maksud samar-samar itu bukan ayat itu sama-sama, orang yang tak faham yang sama-sama, orang yang dikelabui itu yang sama-sama. Kalau didengar penjelasan ulama mengenainya, ya, ulama ahli sunnah wal jamaah, maka dia akan faham ayat tersebut, ya, tidak boleh translate ataupun diterjemah secara literal ataupun secara begitu saja. Perlu kepada ulasan perbahasan ulama. Contohnya ayat tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala istiwa. Kenapa saya sebut istiwa juga, saya tak sebut bersemayam? Sebab bersemayam bermakna duduk. Duduk sila panggung macam tu. Begitu. Jadi Allah Ta'ala ini tidak sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, kita ingat tak dalam kitab kita? Kalau sama dengan makhluk, ianya makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala itulah khaliq. Allah tu pencipta, bukan Allah tu makhluk. Kalau makhluk mesti ada mula dan mesti ada akhir. Ingat tak pengajian kita yang dulu sebelum kita belajar kan? Allah tu bersifat dengan kidam, Allah tu bersifat dengan baqa. Ia semua kait dengan yang kita belajar dulu. Allah yang tiada mula pada kewujudan dia, Allah yang tidak binasa pada kewujudan dia. Nampak tak? Jadi semuanya menyambung. Semuanya make sense. Semuanya memang akal kita boleh terima. Pengajian sifat 20 ni, daripada wujud, kemudian kidam, kemudian baqa, masuk kepada mukhalafatuhu lil hawadith, kini masuk kepada qiyamuhu binafsih, memang masuk di akal kita. Memang kita boleh terima, kerana itulah sifat yang wajib pada Tuhan. Sekiranya sifat-sifat tersebut, ya bang, tidak ada pada Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Pasti dia bukan Tuhan. Kan tetapi pasti, bahkan kita meyakini 100% semua sifat kesempurnaan itu ada pada Allah, termasuk qiyamuhu binafsi. Jadi ayat tadi, ulama salafun salih, mereka tidak langsung menakwil ayat tersebut. Mereka serah bulat-bulat makna pada Allah. Tu dalam kaedah disebut tafwid. Tafwid ni makna serah bulat-bulat makna tu pada Allah Ta'ala. Maksud serah makna bulat-bulat tu bukan apa? Serah bulat-bulat makna tu, ayat tu ada, tapi makna serah pada Allah, dia punya kait di situ. Akan tetapi langsung mereka tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh dia kata, ayat tu ada, tetapi kami tak fikirlah sama macam duduk ke, sama macam apa. Tak ada. Kerana apa? Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan, dan maha suci Tuhan, yakni Allah, daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Mereka serah bulat-bulat pada Allah, tanpa mereka memikirkan atau menyamakan Allah dengan makhluk. Itu yang pertama, ulama salafun salih. Ulama khalaf, selepas 300 tahun daripada zaman tersebut, maka mereka mula untuk menakwil ayat-ayat mutasyabihat agar menjernihkan, menyucikan fahaman-fahaman umat Islam yang pada ketika itu yang dilanda tsunami kerosakan akidah. Macam-macam aliran yang ada. Waktu tu dah banyak lah. Jangan cakap sekarang sementelah lah kan. Zaman tu dah macam-macam aliran yang muncul. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat, ya, apabila ayat-ayat mutasyabihat ini perlu ditakwilkan, perlu diperjelaskan dengan makna yang selayaknya bagi Allah. Apa dia? Makna yang selayaknya bagi Allah. Agar apa? Tidak terpesong. Kalau dia kata tadi duduk dengan makna duduk, jadi dia dah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ada yang ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang tangan Allah dan sebagainya, sedangkan makna di situ bukannya tangan, makna tangan anggota. Wal-iyazubillah, kerana Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi ketika itulah ulama khalaf menakwilkan. Contoh ayat yang tadi kita dengarkan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ta'ala istiwa pada arasnya yang agung. Dengan makna istawa bermakna istaula, yakni menguasai arasy. Dan makna itu adalah lebih
taslim, lebih selamat, yang lebih sesuai dengan apa dia? Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mukhalafatuhu lil hawadith dan qiyamuhu bin nafsih. Di sini kita kena fahami dengan jelas. Begitu juga apabila disebutkan contohnya ayat Al-Quran yang bermaksud Allah Ta'ala itu lebih dekat dengan kamu daripada urat leher kamu. Apa maknanya? Kalau dia ni terjemah jadi literal, ada kat sebelah. Tidak. Bukan tu maknanya, nampak tak? Tadi tak arah. Ni kat sebelah pula. Kalau dalam hadis sebut turun ke langit dunia. Apa makna kalau dalam hadis turun ke langit dunia? Jadi kalau orang tak mengaji sifat 20, memang senang-senang dia kena goreng dengan puak-puak yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita ambil satu contoh tadi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala istiwa pada arasnya yang agung, bermakna Allah menguasai. Istawa bermakna istaula, menguasai arasy. Bila disebut yadullah, ya, maksud tangan Allah bukan makna Allah bertangan. Maksudnya kudrah, ditakwil dengan kuasa Allah. Bila sebut dalam hadis tersebut Allah turun sepertiga malam, turun tu bukannya turun Allah turun naik, kerana sifat turun naik itu adalah sifat makhluk. Apa makna di situ? Rahmat Allah Ta'ala turun. Dalam satu riwayat lain, penjelasan ulama, malaikat Allah Ta'ala turun. Tengok siapa bangun ibadat begini begitu. Nampak tak? Kerana ini pemahaman kita. Contoh tadi kita, ketika kita lepas sembahyang, kita berzikir Subhanallah. Makna Subhanallah kita tahu makna, bukan makna ya, terjemahan. Kalau sebut makna apa? Kalau kita tanya, saya beri contoh. Apa makna Subhanallah? Kalau dia jawab Maha Suci Allah, sebenarnya itu terjemahan dia, bang. Terjemahan. Apa makna Maha Suci Allah? Ni dua. Apa dia? Maha Suci Allah daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Itu makna. Makna yang kedua, Maha Suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Nampak? Sebab tu bila kita zikir, meresap ke dalam hati sanubari kita. Bila maksud Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa segala puji itu bagi Allah? Itu terjemahan dia. Makna dia apa? Puji-pujian bagi Allah tu terbahagi kepada 4. Pertama, Allah memuji Allah. Kedua, Allah memuji makhluk. Kemudian makhluk memuji Allah. Dan kemudian makhluk memuji makhluk kembali kepada Allah. Pasal apa makhluk kepada makhluk kembali kepada Allah? Sebab yang ciptakan kita adalah Allah. Kalau kita puji kawan kita, oh Masya Allah Haji bagus, tabarak, Masya Allah, tabarakallah. Jadi hakikat kepada pujian itu, ya kita sebut, oh hebat Haji ni, contoh masalah. Tetapi hakikat kepada pujian itu kembali kepada Allah. Ini kelebihan kita berbanding dengan orang yang tidak beriman. Orang tak beriman, dia King Kong aja dia. Dia rasa diri dia. Tetapi kita, bila orang puji, kita kata Alhamdulillah. Sebab apa? Hakikat pada pujian itu, walaupun dia puji sesama kita, sesama makhluk, tetapi hakikat kepujian itu disandarkan ataupun kembali kepada Allah Ta'ala. Boleh faham ya? Di sini ayat-ayat mutasyabihat itu, bila ayat yang terang jelas nyata, jangan nak pening dah. Aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Jangan nak pusing-pusing lagi dah. Ayat yang jelas macam tu jangan nak pening. Kan? Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kamu untuk berpuasa. Jangan buat pening pula. Jadi ayat tu dah jelas. Kadang-kadang ayat yang tak jelas, dia nak jelaskan. Kononnya ayat yang dah jelas, dia kona pula. Macam setengah golongan bila suruh semayang, dan semayang dalam Quran tak suruh semayang macam mana. Nabi lah ajar kita SAW. Kan? Cara semayang itu melalui sunnah Nabi SAW, perbuatan Nabi, bacaan Nabi SAW. Orang yang dia tak nak semayang, dia cari alasan. Baik, kembali.
Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala adalah segala yang mawjudat itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat. Segala sesuatu yang ada, semua berhajat kepada tempat. Dan kepada yang menjadikan dia itu terbahagi kepada 4 bahagian. Terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikan dia, iaitu zat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak memerlukan tempat yang pertama, dan tak perlu Tuhan yang lain untuk menjadikan dia. Kerana Allah Ta'ala tu bersifat dengan qiyamuhu bin nafsi. Kita ni ada tak yang menjadikannya? Allah. Allah tidak ada. Jadi kita kena faham yang satu perkara. Sebab kadang-kadang syaitan ni dia buat pening kita. Kita ni Allah jadikan. Allah siapa jadikan? Ada soalan tu tiba-tiba. Jadi kita dalam hati kita menyebutkan, kita minta lindung daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala lindungi kita daripada lintasan-lintasan hati tersebut. Kerana Allah bersifat dengan qiyamuhu bin nafsih. Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. Wujudnya dia tak ada mula. Wujudnya dia tidak ada akhir. Dan dianya tak sama dengan makhluk. Dan Allah qiyamuhu bin nafsih. Tak ada siapa nak cipta Allah Ta'ala. Allah tak cipta pun diri dia sendiri. Allah Ta'ala wujud tiada mula, tiada akhir. Penting kita faham ni supaya kemas. Maksud kemas tu dalam dada kita tu tersimpul rapi, terikat mati, tak bergerak lagi. Kalau ada unsur-unsur tu nak masuk yang macam tadi kan, dia buat kita pening, kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu bin nafsih. Allah tak berhajat kepada segala sesuatu. Wujudnya dengan sendirinya. Tiada mula, tiada akhir pula. Nampak? Tak sama makhluk. Kalau ada yang menciptakan, pastilah ia makhluk. Nampak? Kemah tak kita faham? 1, 2, 3, 4. Masuk yang kelima ni, makin kuat lagi. So, tujuan kita belajar ni, ilmu sifat 20 ni, bukan kita nak kata kita kemah daripada orang tak. Kita reti daripada orang. Hang mengaji aku, aku mengaji, hang tak mengaji. Tak. Tujuan kita nak lindung diri kita, tu yang pertama. Supaya timbul benda-benda ni dengan berkat ilmu yang kita belajar, dapat kita tepis. Kadang-kadang anasir-anasir itu bukannya daripada luar saja, daripada orang saja, kan? Daripada ajaran sesat saja. Ada kalanya dalam diri sendiri, maksudnya nafsu ataupun hasutan daripada syaitan yang membisik sedemikian rupa. Jadi dengan insya-Allah berkat ilmu yang kita belajar, boleh kita tepis. Contoh dalam bab ini kan disebut terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikan dia. Yang menjadikan dia, tak ada siapa yang menjadikan Allah. Kerana apa? Allah bersifat qiyamuhu bin nafsi, iaitu zatnya Allah Ta'ala. Baik. Yang kedua, berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arad. Apa makna arad? Tadi kita dah pernah sebutkan dalam kuliah yang lepas. Apabila perbahasan mengenai dalam pengajian tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah sifat 20, yang pertama apabila merujuk kepada zat dan juga sifat khusus dalam pengajian tauhid, ianya nisbah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Untuk makhluk, dia ada yang disebutkan terma yang berbeza, iaitu yang dinamakan jirim dan juga arad. Jirim diri kepada benda, sesuatu yang mengambil ruang ataupun lapang. Arad sifat kepada benda. Antaranya 4 soalan yang selayaknya ditanya untuk makhluk, bukan untuk Allah. Untuk Allah haram ditanya, iaitu apa dia? Kaifa, aina, mata, kam. Kaifa bagaimana, aina di mana, kam berapa, mata bila. 4 soalan itu haram ditanya untuk Allah Ta'ala, kerana ia melibatkan arad, yakni sifat kepada benda. Yang ni sedang kita dalam kitab kita pada poin yang kedua ni. Jadi bagaimana Allah, di mana Allah, berapa Allah, bila Allah, haram ditanya, kerana soalan itu selayaknya untuk makhluk. Kalau tanya bagaimana keadaan abang hari ni, okeylah. Bagaimana saya, di mana saya tinggal, okey soalan tu. Untuk saya, untuk abang. Untuk Allah Ta'ala tak selayaknya ditanya, bahkan haram, kerana ianya melibatkan arad yang dalam kitab kita sebutkan.
berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arad. Baik, terkaya daripada zat tempat berdiri tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala jirim. Di situ maknanya begini. Jadi kalau arad ataupun sifat kepada benda itu, dia perlu kepada tempat dia. Dia perlu kepada zat sifat. Sifat dia tidak boleh berdiri dengan sendiri, mesti melekat pada zat. Cumanya dalam pengajian tauhid, bila kita sebut tadi zat dan sifat, kita rujuk kepada Allah. Contoh nak faham, kalau kita sebutkan meja ni, nama meja. Ni meja, sebuah meja. Sebuah meja yang warnanya coklat. Coklat ini adalah sifat. Sifat. Ini kita keluar daripada konteks pengajian tauhid yang mana bila kata zat sifat merujuk kepada Allah. Ni kita keluar dari situ untuk kita faham. Jadi ni nama meja. Warna coklat ni adalah sifat dia. Sifat dia. Dan diri benda ni namanya meja. Warna ini tak boleh berdiri dengan sendirinya. Saya bagi contoh, tanpa meja ni, boleh tak saya kuihkan warna coklat ni tunjuk ke Haji? Coklat. Boleh? Tak boleh. Dia melekat pada zat ataupun melekat pada diri benda tersebut, iaitu meja. Ini saya sebutkan dalam konteks keluar daripada ilmu tauhid. Bila katakan zat dan sifat tu bolehlah kita kata. Cuma bila dalam ilmu tauhid yang dinamakan ianya jirim dan juga arad, diri benda dan sifat kepada benda. Sifat tersebut yang warna coklat tersebut, dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia mesti melekat kepada contoh benda ni, iaitu meja. Sebab tu dikatakan berkehendak kepada tempat berdiri, untuk poin nombor 2 tu, nampak tak? Dan kepada yang menjadikan, iaitu segala arad. Dia mesti kena ada tempat berdiri, tempat lekat dia tu. Dan juga yang menjadikan dia. Menjadikan dia tu arad, iaitu Allah yang menjadikan. Sebab itu kita kata bagaimana, bila, di mana, berapa, itu semua tak selayaknya untuk ditanya. Bagaimana Allah? Allah yang membagaimanakan. Di mana Allah? Allah yang mencipta mana, di mana, bagaimana tu. Berapa Allah? Maha suci Allah. Allah tidak beberapa. Allah esa. Bila Allah? Allah tak bila-bila, tidak. Allah yang masa tu, Allah yang cipta. Kalau kita tengok sekarang, kalau orang buat wayang, dia kata, dia yang boleh travel to time, pergi balik masa begini begitu. Tak kesudahan. Sekarang dah pukul 7.31. Nak patah balik, jom kita patah balik lagi. Tadi sebelum subuh tadi boleh. Tengok. Sebenarnya kalau kita perasan kan, dia buat kita buat bertambah pening lagi. Sebab masa yang berlalu sudah tidak boleh dianjak lagi. Dia sebab apa? Sebab apa dia buatkan macam tu? Kadang-kadang kita perasan, kadang kita tak perasan. Sebab dia tak nak apa? Kalau nak kiamat, kalau nak mati, kita boleh back to time bang. Kalau nak kiamat, kembali sampai bila? Dia nak menidakkan dua benda, mati dan kiamat, itu saja. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok wayang cerita ke apa, jangan orang kata menusuk ke dalam kalbu sangat. Can back to time ni semua. Tengok. Yang ketiga, terkaya daripada zat tempat berdiri tetapi berkehendak kepada yang menjadikan ia, iaitu segala jirim. Kita sebut tadi jirim, diri kepada benda kan, arad, sifat kepada benda. Jadi ia tak perlu tempat berdiri sebab dia diri dia. Zat itu tahu kalau dalam pengajian tauhid yang dinamakan jirim itu, dia pada diri dia. Contoh meja ni, diri dia meja. Dia tidak perlu nak menempel kepada mana-mana, kepada dia diri. Dia diri kepada benda. Tapi dia perlu tak kepada yang menjadikan? Jirim pasti. Macam kita bang, saya abang, ada yang menjadikan. Bukan jadi dengan sendirinya. Jadi kita perlu kepada
sesuatu apa perlu kepada yang menjadikan. Sebab tu dia kata terkaya daripada zat tempat berdiri, sebab dia sendiri satu diri, dia sendiri adalah jirim, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala jirim. Nampak tak? Allah Ta'ala tak apa? Allah Ta'ala terkaya daripada tempat berdiri, terkaya daripada yang menjadikannya. Itu Allah Ta'ala. Kalaupun Arab berkehendak kepada tempat berdiri, berkehendak kepada jirim, dan juga yang menjadikan dia, itu sifat kepada benda. Dia perlu kepada dua-dua tu. Kalau jirim pula, dia tak berkehendak kepada tempat berdiri, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia, yakni Allah Ta'ala. Dan yang keempat, terkaya daripada yang menjadikan dia dan berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala berdiri pada zatnya Allah Ta'ala. Sifat dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya, dia melekat pada zat. Jadi yang di sinilah yang kita belajar, semua sifat-sifat yang 20 yang kita belajar ni, semua ada pada zatnya Allah, ada pada dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalan, kadang-kadang orang tanya juga, kita perjelaskan insya-Allah. Orang tanya, adakah 20 saja sifat Allah Ta'ala ini? Apa jawapannya? Dan kita pernah beritahu banyak kali, tidak, bukan 20 saja, bukan. Kenapa bukan? Kerana, ni jawapan dia, ulama sebutkan, kerana sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala itu, tak dengar. Tak apa, nak habis tak apa. Okey, thanks. Terima kasih. Okey, kembali. Tadi kita sebut apa tadi? Bukannya ada 20 saja, okey? Bukannya ada 20 saja, bahkan tak terhitung banyaknya, okey? Itu jawapannya. Cuma, apa yang cuma? 20 sifat yang wajib kita ketahui itu adalah yang merangkumi keseluruhan. Apa dia? Merangkumi keseluruhan. Bila sebut merangkumi itu mewakili lah, mewakili keseluruhan sifat Allah Ta'ala yang wajib kita tahu. Yang apa? Yang wajib kita tahu, iaitu 20 sifat tersebut. Kalau nak tahu semua bang, Allahu Akbar. Tapi 20 ini yang wajib kita tahu, yang ulama tauhid memberikan mengklasifikasikan 20 sifat yang wajib pada zat Allah Ta'ala ni sebagai al-syaratul ilahiyat. Apa dia? Syarat-syarat bagi ketuhanan. Sekiranya yang selayaknya dinamakan Tuhan, wajib bersifat dengan 20 sifat ini. Boleh faham? Kalau disebut, kalau dia kata Fir'aun kata dia Tuhan, mati tak Fir'aun? Tak ada sifat hayat. Apa lagi? Kalau dia kata dia Tuhan, asal dia daripada tak ada tak? Kewujudan dia asal daripada tiada ke? Ya. Binasa tak ya? Ya. Habis macam kita. Nampak? Kita kaitkan dengan yang lain-lain kalau dia mengaku dia Tuhan. Boleh faham di situ. Sebab dia pernah, dia ataupun Namrud, dia kata, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Ambil dua orang paduan, seorang dia bagi lepas, seorang bagi hidup. Tu sedap kalau cakap macam tu. Cuba ubah siang kepada malam. Kan, kalau betul kau Tuhan, boleh ke tak boleh? Sekarang ni kita ubah jadi malam. Kan terang ni kan, nak syuruk dah syuruk dah. Pergi ubah balik jadi malam. Hebat sangat jadi Tuhan. Boleh? Boleh. Matahari dalam tafsir surah Yasin disebutkan hari-hari bang, hari-hari sujud di bawah arasy Allah Ta'ala, minta izin Allah Ta'ala. Bukan mana Allah Ta'ala di situ, jangan salah faham makna kata sujud. Wallahualam matahari sujud macam mana, tapi pentingnya intipati dia minta izin Allah Ta'ala nak terbit. Nak terbit di pihak timur ke barat? Di pihak timur. Tapi ketika kiamat menjelang tiba, apa yang berlaku? Matahari nak minta izin untuk terbit di pihak timur, Allah tak izin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat barulah Allah Ta'ala izinkan matahari, dan Allah perintah matahari untuk terbit di pihak barat. Kalau ni timur, yang ni barat.
Kalau ni timur, ni barat, selama ni terbit pada pihak timur, terbenam di pihak barat. Kali ini matahari terbit pada pihak tempat dia terbenam. Pada ketika itu ada dua perkara yang kita kena faham. Allah tak terima taubat orang yang beriman lagi, dan Allah tak terima orang kafir nak masuk Islam. Nampak tak di sini? Orang yang tahu, contoh di kampung Merbau Serpak ni lah, tak tahulah, memang rasa kita dah tak ada lah masa tu kan. Orang yang masih remain di kampung Merbau Serpak, yang memang biasa melazimi solat malam dan sebagainya, dia akan tunggu, kenapa tak subuh-subuh lagi kan? Fajar Sodik tak muncul. Fajar Sodik tak muncul. Sampai bila? 7.30 ni gelap lagi. Macam mana nak sembahyang subuh ni? Tu. Tapi orang yang dah faham isyarat, dia tahu ini bukan sekadar fenomena alam. Dia akan berlalutan selama 3 hari. Orang yang melazimi rumah-rumah Allah ataupun senantiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah, dia akan apa? Tahu ini tanda. Dia akan remain, dia akan maintain dekat sini. Dia bukan sekadar tengok bergelap saja, tak ada apa berlaku dah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga, matahari terbit pada pihak dan disebutkan dalam tafsir, memang di setiap tempat akan ada golongan sebegini yang sedar akan tanda ni. Cuma bang, sikit saja orang. Macam kita lah ni, berapa orang saja yang ada kat surau kita. Ni belum kiamat, belum. Ini belum lagi. Belum apa? Matahari terbit pada pihak barat. Kalau betul-betul meletup tuan imam masjid kita ni, tak payah tunggu apa-apa. Penuh orang. Tapi begitulah. Kita faham keadaannya. Nanti pun tak ramai. Orang yang sedar tanda-tanda ni, dia akan usaha habis. Sebab apa? Dah tak ada time dah. Tak ada time ni bila? Yang pertama, maksud tak ada time taubat dah. Tak ada time nak ni dah, beriman dah. Dua je. Nyawa dekat sini, tu yang pertama. Dan bila matahari terbit pada pihak barat, lepas tu dah tak ada apa? Tak ada time dah. Kenapa ulama sebut bila dekat sini dah tak ada time dah? Sebab bila dah nyawa dah sampai dekat sini, pasti dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Maknanya dia akan mati. Sudah tidak ada guna lagi nak beriman, dah terlambat. Bak kata lagu lama, sayang semuanya sudah terlambat. Habis macam itu, habis. Dah kat sini saja, habis. Tapi kalau kat sini masih lagi, kalau dia ada kesedaran, maka tak ada, Masya Allah. Tapi kalau dah sampai sini, habis. Ataupun bila matahari sudah terbit pada pihak barat, sudah habis. Selagi hayat di kandung badan orang tu sebut, dan selagi matahari tak terbit pada pihak barat, masih selamatkah kita? InsyaAllah masih selamat. Kita kena pesan kepada anak cucu cicit kita. Mungkin bukan kita yang menghadapi semua ni, kan? Tetapi barangkali mungkin mereka. Justru kita mengharapkan kebaikan kepada zuriat keturunan kita, seandainya mereka lah yang menghadapi suasana situasi tadi, paling-paling tidak asas tu ada. Moga-moga yang tinggal di kampung Merbau Serpak pada ketika itu, di kalangan zuriat keturunan kita, orang yang duduk berjaga di masjid dan surau, yang mana pada ketika itu lepas 3 hari menjelangnya matahari terbit pada pihak barat. Kita berharap dan berdoa sekiranya masih hidup lagi zuriat, titisan zuriat keturunan kita, mereka yang masih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk kepada sifat yang seterusnya. Ini berapa hari bulan? 5 ke 4? 4. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada sifat wahdaniyah itu pada kuliah yang akan datang. Cuma saya rasa bulan depan dah start puasa, boleh sambung lagi kan, tak ada masalah. Kecuali air, nak air sejuk jangan letak kat sini, bahaya juga tu. Jadi dia terminum, tertukar dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau tak ada aral melintang, subuh insya-Allah adalah kan kuliah subuh kita. Nanti kita akan bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda mana kita berhenti
kita akan masuk kepada bab wahdaniyah. Perasan tak kesinambungan daripada pengajian sifat 20 kita menyambung kepada kita. Kaitnya dengan yang dulu, kaitnya yang sekarang, nanti kita belajar dalam bab yang lain pula akan kita patah balik sebab benda ni mengulang-ulang-ulang sebagai melekat dalam hati sanubari kita. Itu yang penting dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan? Bulan puasa jangan lupa jangan letak. Bercakap sedap lah sejuk lah sini. Boleh faham ya tuan-tuan, insya-Allah tak susah tuan-tuan. Ada yang kadang-kadang kan, ada setengah tempat minta maaf dengan bahasanya, minta maaf Ada setengah tempat dia kata, ustaz, subuh-subuh kalau baca tauhid nanti berasak kepala ustaz. Berasak enjin otak saya. Allah, tak adalah susah cara mana. Pelan-pelan je kita kayu. Kita kayu gerik pelan-pelan je ni. Ini bukan perbahasan tinggi lagi. Slow. Yang penting sikit-sikit kita boleh faham pandai-pandai tidak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. Allahumma arzuqna ikhlas wa jamal wa firudha fi jamil ahwal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'awul futuhul 'arifin wahdina lis siratikal mustaqim ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah